A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibali yusabbihna wa at-tayru kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'idna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita ditemukan lagi untuk teruskan dalam Riyadhus Shalihin jilid yang kedua, iaitu bab yang baru, babu bil walidaini wasilatul arham, iaitu bab berbuat baik, iaitu berbakti kepada kedua ibu bapa dan memelihara hubungan silaturrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Islam menyuruh umatnya supaya mematuhi perintah serta berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa, lebih-lebih lagi ketika mereka sudah tua. Begitulah juga Islam menyuruh umatnya supaya bersedekah kepada kaum kerabat serta mewujudkan hubungan silaturrahim dengan mereka, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan yang jauh, rakan sejawat serta orang-orang musafir. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum ila akhir ayat. Maksud daripada ayat, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin dan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh dan rakan sejawat dan orang musafir yang telantar dan juga hamba sahaya yang kamu miliki. Ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita membicarakan tentang bab yang baru, iaitu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dalam kitab Imam Nawawi ini diceritakan supaya kita ini berbuat baik kepada ibu bapa. Di dalam Al-Quran Allah nyatakan dalam surah An-Nisa, malahan terdapat banyak lagi daripada ayat-ayat Al-Quran yang berkisarkan cerita tentang berbuat baik kepada ibu bapa. Akan datang kita baca di antara surah Isra, surah Luqman, cerita tentang berbuat baik kepada ibu bapa. Kenapa kita kena berbuat baik kepada ibu bapa? Itulah di antara satu yang Allah berikan bagi orang-orang yang mengetahui untuk masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Pintu syurga ada di depan tuan-tuan. Pintu syurga ada di hadapan ibu-ibu, ayah-ayah. Mana pintu syurganya? Iaitu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Kalau rasa nak masuk syurga,
jangan sampai kedua ibu bapa kita ini kecewa, hampa pada diri kita. Malahan carilah keredaan kedua ibu bapa kita. Kalau seandainya dapat keredaan kedua ibu bapa kita, maka sesungguhnya tiket untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala tu dah diberikan kepada kita. Dan banyak faedah-faedah bila seseorang itu berbaik kepada kedua ibu bapa kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kat situ adalah perintah kepada manusia di antara umat Islam yang beriman. Allah bagi tahu hendaklah kamu beribadah kepada Allah Taala. Maksudnya kita beribadat kerana Allah Taala, mengabdikan diri kepada Allah Taala. Kedua, ayat ini menyatakan wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu ini mensyirikkan Allah. Itu yang kedua. Wabil walidaini ihsana. Dikata kat sini ialah buat baik kepada ibu bapa. Sebab itulah di antara yang pertama, yang kedua, ibu bapa jatuh yang ketiga. Ketaatan kita kepada Allah yang pertama, kedua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tak lain tak bukan kepada ibu bapa kita. Jangan sampai ibu bapa kecewa. Kadang orang ni nampak pintu syurga di hadapan diri dia, tapi dia tak nak masuk pintu syurga tu. Kenapa dia tak nak masuk pintu syurga? Kerana dia mengabaikan kedua ibu bapa dia. Sebab itulah kita bila belajar dalam keadaan kita ni tak tahu, dah dapat tahu, maka ambillah manfaat ni. Selagi mana ibu bapa kita ada, masa itulah kita kena berkhidmat. Walaupun dia jauh, maka ambil tahu tentang diri dia. Terkadang kita tidak perasan apa yang Allah berikan pada kita atas nikmat, kesyukuran yang Allah berikan pada kita ni dengan kemewahan rumah kita. Terkadang kita terlepas cakap, kita kata bahawa mak saya duduk rumah saya. Mak saya duduk rumah saya. Sebenarnya rumah yang kita duduk tu rumah siapa? Kalau tiada ibu dan ayah kita, maka tiadalah kita. Sebenarnya hak tu masih lagi hak kepada ibu dan juga bapa kita. Sebab itulah kena beringat pada diri kita. Jangan sampai ibu ayah kecewa. Ibu bapa kalau dah kecewa, maka sia-sialah hidup manusia. Orang lelaki dinyatakan bahawa sesungguhnya berbandingan orang perempuan. Orang perempuan dikata masuk syurga ni susah. Yang banyak ialah masuk syurga ni senang. Yang banyak pula dalam api neraka ialah orang-orang perempuan. Tapi kalau ayah-ayah kaji betul-betul, terdapat ramai juga orang lelaki ini masuk ke dalam api neraka. Banyak di antara tanda-tanda seseorang lelaki itu masuk ke dalam api neraka. Yang pertama siapa? Di kalangan yang dinamakan pemimpin. Pemimpin ni siapa? Bapa. Di antara yang masuk neraka yang mula-mula adalah bapa. Sebab apa bapa? Sebab dia tidak menjaga kepada ahli bawahan dia. Siapa ahli bawahan dia? Iaitu kepada anak-anak. Tapi saya nak kaitkan kat sini yang lelaki ni. Sebab ada di antara yang keempat ni, ialah yang keempat ni kita bincangkan. Yang pertama iaitu ibu bapa. Sebab tu kena jaga pada anak-anak kita. Jadikan anak-anak yang soleh. Siapa dapat anak yang soleh, yang sentiasa doakan kepada ibu bapa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kita minta pada setiap hari, tak luput doa kita setiap waktu, maka bapa kita dalam kubur pun merasakan ketenangan. Kalau ada anak yang ramai, yang semua tu tak lupa untuk angkatkan doa, maka terang benderanglah kubur dia. Sebab apa? Sebab anak yang soleh mendoakan kedua ibu bapa dia. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosa aku, ampunkan kedua ibu bapa aku. Kasihanilah mereka seperti mana dia mengasihi kami ketika kami kecil. Ibu ayah kesian kita masa kecil. Dia didik kita masa kecil. Dia membesarkan kita daripada kecil. Terutama ialah ibu kita. Ibu kita ada perilaku yang dilakukan 3 perkara yang tidak dapat dilakukan oleh bapa. Sebab tu digalakkan bagi kita ini untuk berbaik kepada ibu bapa kita, terutama pada ibu kita. Sebab ibu dia ada 3 kelebihan yang tak ada pada bapa. Apa dia? Yang pertama
iaitu ibu akan merasa kandungan, dia akan mengandung, bapa tidak akan merasa mengandung. Yang kedua, ibu akan merasa kelahiran. Ibu akan rasa kelahiran, bapa tak merasa dengan kelahiran, tak rasa beranak. Yang ketiga, ibu-ibu merasa menyusukan anak, memberikan susuan pada diri dia, pada anak dia. Bapa-bapa tak ada pun bagi susu kepada anak kecuali susu botol. Susu botol tapi bukan susu pada badan dia, tapi susu daripada luar masuk sumbat pada mulut anak. Jadi ini 3 kelebihan. Sebab tu dengan mak bapak kita tak boleh jadi derhaka. Banyak kisah-kisah kalau ibu-ibu ayah tengok cerita tentang ibu bapa, subhanallah. Dulu mula-mula saya dikenalkan dengan bertamalim tu pun saya bawa satu kisah tentang seorang anak yang diri dia ni dah terasa bila? Terasa dia ini dengan kemewahan tapi ditimpa dengan macam-macam masalah. Dia rasa tak senang, diri dia ni tak senang, tak tenang. Macam ada je masalah satu-satu. Sedangkan dalam keadaan diri dia ni orang yang berjawatan tinggi, bergaji besar, rumah besar, anak ada. Tapi dia tak rasa tenang. Rasa dalam keadaan ada je serabut pada dia. Sehingga kan dia mendengar satu kuliah. Kalau sekiranya kita ini ada masalah dalam rumah tangga, ada masalah bermaksud ditimpa dengan satu musibah yang kadang kita tak tahu datangnya pada mana, maka kita kena muhasabah balik diri kita. Apa yang kita dah buat, terutama kita muhasabah pada ibu dan ayah kita. Mungkin kita ini telah mengecilkan hati ibu ayah kita. Maka berbalik-balik kepada ibu dan ayah. Jadi seorang hamba Allah ni bila dia dengar daripada seorang ustaz tu ceritakan, maka muhasabah balik. Apa yang masalah kamu dengan ibu bapa kamu? Masa tu dia teringat bahawasanya dia ada telah mengecilkan, mungkinlah dia mengecilkan ibu dia. Sedangkan memang tiap-tiap bulan dia balik. Ibu dia melayan dia macam biasa. Dan keadaan ibu dia seumpama menyayangi diri dia. Tetapi ibu dia sebenarnya dah kecil hati pada dulu. Namun demikian ibu dia telah dah buang, tetapi dia telah mengucapkan ada kata-kata. Kata-kata yang diucapkan yang anak dia tak tahu. Sehingga kan anak dia duduk di bandar, ibu dia di kampung, diberikan duit. Walaupun ibu dia sihat walafiat, diberikan duit, dalam keadaan tanya kabar, telefon. Mak dia masih lagi doakan, jaga diri baik-baik. Dia ingat dia rasa dah aman dah. Tapi ada masalah. Sampai dia ceritakan masa tu dia rasa tak tenang, dia teringat ada satu mungkin dosa lah yang dia buat pada mak dia. Maka dia teringat balik, baru dia teringat. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah ingat lagi lah. Waktu mula-mula saya datang kat sini dulu ceramah kan. Itulah yang mula-mula first time bila datang ceramah terus diikat jadi kelas ni. Sampailah sekarang beberapa tahun. Itulah cerita yang saya bawa. Rupa-rupanya dia teringat mungkin itu satu dosa pada dia. Lalu dia pun teringat masa muda dia usia belasan tahun. Usia dia belasan tahun. Kenapa belasan tahun? Yang pakai seluar apa? Seluar dengri, seluar jin tu. Kalau ingat lagi cerita dia kan, seluar jin. Dia pakai seluar jin. Seluar jin jenama Levi's. Seluar jin Levi's ni mahal. Harga dia RM100. Kalau mula-mula dulu mungkin sampai RM70-80. Tapi nak cari duit RM7-80 dulu susah. Sebab tu anak-anak muda banyak pakai seluar dengri. Sekarang seluar dengri murah. Bukan murah kerana dia jual murah kat mana kedai. Sebab apa? Sebab dia beli kat kedai bandel. Kedai bandel dia murah, RM10, RM5 dah dapat dah. Dulu susah, tak ada bandel. Jadi memang beli baru. Sebab tu kalau ada seluar dengri satu tu, pakai setiap hari. Besok pakai, lusa pakai, tulat pakai. Boleh katakan tiap-tiap hari dia pakai. Sampai kepam tu. Tapi baju tukar, seluar dengri dia tak tukar. Kalau seandainya kadang seminggu barulah dia basuh. Tapi dia tak basuh, dia letak kat bilik air. Siapa yang basuh? Mak basuh. Mak basuh pakai apa? Mak basuh pakai tangan. Orang dulu basuh pakai tangan. Inilah seorang hamba Allah, Pak Haji ni.
Seorang Pak Haji, dia duduk dalam ceramah tu, dia dengar je. Tapi bila ustaz tu bercerita, dia rasa dengar dan dia rasa terasa diri dia. Dia ni rasa ada benda yang tak lepas pada diri dia. Lalu dia ingat nama mak dia. Sebab masa muda dulu, dia ada slow dengri tu, mak dia basuh. Sebab mak kan, mak bila tengok anak pakaian kotor, yang selalu yang mengambil ni ialah mak. Anak-anak bujang, kalau seandainya dia buka seluar dia pakai sangkut-sangkut. Ada sangkut kat tingkap, sangkut kat atas. Mana dia boleh letak je. Kadang spender dia tu pun dia pakai baling aja. Kalau spender tu dibuka elok-elok tak apa. Mak dia kutip semua spender dah jadi nombor 8. Bergulung-gulung. Jadi siapa yang buka balik? Mak buka balik. Jadi dia ni slow dengri ni dia ambil, dia tengok, ya Allah, anak aku seluar dia dah berapa hari lah agaknya. Tapi mak dia basuh, dia tak cakap apalah. Mak bila tengok anak seluar anak tu dalam keadaan kotor sangat, dia masukkan dalam baldi, masukkan air, kemudian dicurahkan klorok. Kenapa curah klorok? Supaya bersih. Bila dia curah terus atas seluar, apa berlaku? Jadilah tumpukkan pada seluar. Mak tak tahu. Mak memang tak tahu. Masrat mak memang nak jadikan seluar tu bersih. Tapi bila mana dicurah macam tu, dia ditumpukkan pada seluar tu. Sampailah mak dia basuh dan akhir mak dia jemur. Jadi anak dia ni dalam keadaan memang pakai seluar dengri je. Jadi tanya mak dia, mana seluar? Akhir ni mak kata, adakah dekat ampai? Mak dah basuh. Anak tu ambil lah. Bila dia ambil nak pakai, dia tengok seluar tu dah bertumpuk putih dah. Dah bertumpuk putih. Jadi dia tanya pada mak dia, kenapa seluar jadi macam ni mak? Mak tak tahulah. Mana boleh mak tak tahu? Mak dah buat seluar abang macam mana ni? Tengok nampak dah putih dah ni. Baru mak dia kata, mungkin agaknya mak curahkan dalam klorok. Akhirnya anak dia terus dibaling je. Dia baling seluar ni. Mungkin agaknya dia ada katalah pada mak dia, takkan tak boleh fikir. Takkanlah mak tak boleh fikir, dia baling. Dia cakap macam tu. Jadi mak dia ni terdiam. Mak dia tak jawab apalah. Ibu bila anak cakap macam tu, dia tak cakap apa. Dia diam je lah. Tapi hati dia terasa. Dia terasa waktu tu rupa-rupanya ada kata-kata daripada seorang ibu. Aku besarkan, aku lahirkan, aku membesar, aku menyusukan engkau. Sampai satu ketika jawapan engkau terhadap aku macam ni, kau balingkan, berterima kasih pun tidak. Mak dia kata apa? Allahu Akbar. Mak dia masa tu kata, sesungguhnya kata-kata tu saya ungkapkan akhir lah. Jadi dia teringat itu mungkin di antaranya. Akhirnya dia balik kampung. Bila dengar kuliah ni, dia bawa balik kampung. Semata-mata dah minta maaf. Dan dia balik rumah mak dia sambut. Mak dia pun terkejut. Dia kata, abang kenapa balik? Selalu Along balik. Selalu kan ujung minggu, ujung bulan. Hari ni Along balik. Dia datang jumpa mak dia salam. Along ni ada hajat dengan mak. Hajat apa? Kata. Along datang ni nak minta maaf. Dia kata, Along, mak dah maafkan Along dah. Along tak ada salah pun dengan mak. Dia kata, tidak, Along ni minta maaf sangat dengan mak. Kenapa Along? Kata, Along kan budak baik. Dia kata, tidak mak, ini Along nak minta maaf benar-benar sebab Along dah buat dosa besar dengan mak. Along buat apa? Dia kata, mak, sesungguhnya Along ingat masa Along dulu muda-muda. Waktu mak dulu basuh Along punya seluar dengri, mak ingat tak? Bila dia cakap macam tu, mak ingat tak? Along cempakkan seluar tu, mak dia masa salam tu, mak dia terus tarik. Mak dia terus tarik tangan daripada salaman anak dia. Anak dia ni pegang, mak dia terus tarik. Kenapa mak dia tarik? Sedangkan memang dalam keadaan sebelum tu dia mesra je. Tapi kenapa mak dia tarik? Mak dia tarik, mak dia tak cakap apa. Sebab tu Along datang, Along nak minta maaf dengan mak. Sebab Along memang berdosa dengan mak. Mak dia tak jawab apa. Tak jawab, mak, Along minta maaf dengan mak. Along sungguh-sungguh ni, Along minta maaf. Along memang berdosa. Mak dia tak jawab. Along tak akan balik mak selagi mak tak ampunkan. Mak dia diam je. Akhirnya dalam keadaan dia minta ampun, mak dia pun bangun lah. Mak dia bangun masuk dalam bilik. Anak tu hampa.
Hampu ya Allah, mak aku tak ampunkan aku ke ni ya Allah. Kalaulah macam ni dalam keadaan aku dengan gaji yang besar, dengan ada anak rumah yang besar, patutlah dalam keadaan aku tak bahagia. Walaupun mak dia yang selama ni balik kata, mak doakan kamu, mak doakan kamu. Tapi rupa ada sekelumit yang sebelum tu ada perasaan daripada mak dia. Sampailah pada waktu pagi tu dia bangun pagi-pagi, dia tahu mak dia sembahyang subuh, dia datang jumpa mak dia. Pagi-pagi jumpa mak dia. Lepas sembahyang subuh, dia pergi kat mak dia. Mak, Alung minta maaf, mak. Alung memang tak tidur malam sebab Alung rasa berdosa dengan mak. Minta ampun, mak. Minta ampun. Dia datang peluk mak dia. Mak dia ibarat seperti mana patung lah. Diam je lah. Mak dia tahan. Mak, tolong ampunkan Alung, mak. Alung tahu mak memang rasa marah masa tu. Akhirnya mak keluarkan kata-kata. Apa dia kata? Alung, kalau tidak bersungguh-sungguh kau balik ni nak minta ampun dengan mak, waktu kau campakkan dengan baik seluar kau tu pada mak, mak telah niat dalam hati mak tak akan halalkan daripada minuman susu mak ini kepada engkau. Ini yang kau balas dengan mak. Itu kata-kata dia. Kata mak, Alung minta maaf, Alung minta maaf, mak, dia kata. Lepas tu dia peluk anak dia. Dia peluk, dia cium, mak maafkan Alung. Dia rasa macam tu, subhanallah. Satu benda beban yang ada atas kepala ni terus hilang. Terus hilang langsung. Masya Allah, hilang langsung. Dia peluk mak dia, minta maaf, kata. Mak dia peluklah. Dia rasa selama ni ada beban terus hilang. Dan dia rasa memang ketenangan tu tak pernah dia rasa sebelum tu. Rupanya ada bebanan. Bebanan apa? Iaitu kederhakaan seorang anak terhadap ibu dia. Dia balik. Rupa-rupanya anak dia ni dalam keadaan biasa. Anak dia kadang tak nak dengar kata. Anak dia bukan jenis anak yang soleh lah. Nak cerita anak yang soleh ni, kalau pergi ke sekolah, pergi je lah. Tak ada nak minta maaf, nak salah dengan ayah. Cakap ayah pun dalam keadaan tengking-tengking, mungkin tinggi suara dia. Tapi bila dia balik, dia terkejut. Kenapa dia terkejut? Masa dia balik tu, anak dia dah menanti kat rumah. Dia bukakan gate. Akhirnya ayah dia sampai ni, yang balik daripada kampung, ayah dia sampai buka pintu, anak dia terus terpa pada dia. Dia kata, ayah, abang minta maaf dengan ayah. Sebab abang ni banyak salah dengan ayah. Ayah dia tak tahu kenapa jadi macam ni. Rupa-rupanya kenapa yang selama ni anak dia sampai kadang tak dengar kata, anak dia pernah tinggi suara. Inilah balasan yang Allah bagi. Sebab apa? Sebab dia sendiri pun melakukan terhadap ibu dia. Sebab tu nak cerita tentang buat baik dengan ibu bapa ni, kalau ada sesuatu yang membebani pada diri kita, muhasabah balik. Muhasabah balik. Sebab tu bila ibu dan ayah dah tak ada, maka kita kenalah membuat satu amalan-amalan yang boleh memberikan ketenangan kepada ibu bapa kita. Apa yang kita perlu buat kalau sekiranya ibu dan ayah kita tak ada? Kalau mula-mula seandainya ibu dan ayah kita dah tak ada, yang pertama kita kena lunaskan dulu, iaitu hutang piutang dia. Itu yang pertama sekali, hutang piutang. Kalau ada harta sehingga kan boleh bagi kita ini menjualkan harta dia, rumah dia, kejualkan. Kerana apa? Untuk melangsaikan hutang dia. Jangan sampai ada terhutang. Ada kisah keadaan Nabi ini tidak mahu menyolatkan pada orang yang berhutang. Sehinggalah ada di antara sahabat yang menjamin bagi dia ini untuk membayar hutang kepada si mati. Nabi SAW sembahyangkan. Sehingga kan beberapa hari Nabi bertemu padanya. Lalu Nabi bertanya, adakah kamu telah melangsaikan pada hutang tersebut? Maka orang itu kata, sesungguhnya aku telah melangsaikan. Dan aku dapat merasakan bahawa sesungguhnya roh dia ini telah bebas atas daripada belenggu Allah Subhanahu wa ta'ala selepas beberapa hari. Sebab itulah yang pertama, kalau ibu dan ayah tak ada, maka apa yang perlu kita selesaikan ialah hutang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak buat apa pada kalau ibu ayah kita dah tak ada? Ibu ayah kita kalau seandainya tak ada lagi, maka kita jangan lupa untuk doakan dia. Setiap hari doakan ibu dan ayah kita. Apa doa dia? Tu yang tadi saya sebut. Allahumma ghafirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira.
Kadang Tok Imam baca Allahumma fir lana zunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbawna shighra. Kita baca, kita aminkan itu. Imam baca, kita aminkan. Sebab apa? Itulah doa pada ibu dan ayah kita. Ingat, kalau seandainya kita ini buat baik kepada Allah Ta'ala dengan kita mengucapkan tasbih, dengan zikir, subhanallah, ibu dan ayah kita dalam syurga, dalam kubur pun akan merasai atas apa kebaikan yang kita buat. Sebab apa? Sebab dari apa yang diberikan kepada kita. Sebab tu sesungguhnya sedekah di antara sedekah yang paling tinggi besarnya apa dia? Bukan menginfakkan sesuatu daripada harta kita, itu betul, tapi ada sesuatu yang kadang orang tak ambil peduli ataupun tak perasan, tak menggunakan dengan yang kelebihan yang Allah bagi, iaitu dengan memberi makan. Memberi makan ni adalah salah satu daripada sedekah yang besar sangat dia punya pahala. Sebab tu Nabi beberapa kali dengan sahabat-sahabat, ditanya oleh sahabat nak buat apa, maka dia kata berikanlah makan. Beri makan kepada orang lain. Beri makan. Disuruh beri makan, beri makan. Ada di antara orang yang miskin tu, beri makan pada dia. Sebab diberi makan pada seorang, apa yang jadi pada dia daripada darah daging dia, apa yang dia buat dengan kebaikan, maka kita akan mendapat pahalanya. Sebab itu kita bila baca sampai kepada bulan Ramadan kan diajarkan kita memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Apa pahala dia? Segala apa yang dia buat masa dia berpuasa, maka pahala tersebut sedikit pun Allah tidak akan kurangkan pada orang yang memberi makan, orang yang membuat baik yang diberi makan, dan kepada yang memberi makan. Maksudnya orang yang dapat makan tu, pahala dia buat dengan baca Quran, dengan zikir, dengan qiyamul lail, dengan solat tarawih, solat tasbih ke apa, maka orang bagi makan tu semua dapat pahala. Jadi siapa yang dapat pahala bila kita buat baik? Salah satu daripada ibu dan ayah kita. Ibu dan ayah kita dah tak ada, tapi dengan kita berbuat baik, kita datang ke masjid, kita pergi mana-mana tempat yang baik, maka ibu dan ayah kita akan merasakan saham dia. Itu yang kedua. Yang pertama tadi kita selesaikan dengan hutang. Yang kedua, kita kena doakan. Yang ketiga, kita kena buatkan sedekah. Untuk siapa? Untuk pada ibu dan ayah kita. Carilah di antara sedekah-sedekah yang kalau boleh dia memberikan manfaat kepada orang lain. Memberikan manfaat pada orang lain, dan kalau boleh berpanjangan. Macam-macam kita boleh buat. Kita boleh buat macam-macam. Bukan sahaja kita menabung kat masjid, tapi kita tengok kipas-kipas ni selagi mana berpusing. Sebab tu kadang ada orang dia marah. Dia marah sebab apa? Sebab ada infak yang kat masjid dia tak bagi tahu pada dia. Ada hamba Allah dia marah. Kat kampung saya tu dia marah. Sebab apa? Sebab pasang aircon tak bagi tahu dengan dia. Pasang aircon tak bagi tahu dengan dia. Kenapa? Bukan pasang aircon, pasang kapet. Pasang kapet tak bagi tahu dengan dia. Sebab orang kampung dia infak. Nak pasang satu kapet ni, satu masjid ni banyak. Dianggarkan lebih kurang dalam 21,000. Jadi kita masukkan dalam WhatsApp, dulukan duit masjid, sekejap duit tu datang balik. Ya Allah. Tak sampai 2 bulan tengok duit tu dah terpenuh balik. Semua dapat infak. Jadi orang tu tak tahu. Bila dia tak tahu dia bagi tahu pada pengurus. Kenapalah kau tak bagi tahu aku? Mungkin agaknya pengurus kata kalau aku bagi tahu engkau, orang lain tak dapat pula. Sebab apa? Dia nak semua. Ini kata, yang kat masjid ni semua aircon ni aku punya. Terus dia ambil semua. Semua aircon ni dia punya. Dia ambil. Jadi orang lain tak adalah. Tak dapat aircon. Tapi itulah kita kalau nak buat dan kebaikan ni boleh. Ibu-ibu saya ajarkan, ayah-ayah saya ajarkan. Ibu-ibu tengok bil api, bil air tu kan, ambil dia punya nombor kod tu. Nombor kod tu ambil, pergi kat apa? Debit bank tu kan, online tu kan. Tonton tekan aje lah nanti. Bayaran secara online tu kan, nanti tengok tunjuk kat situ. Kalau TNB lah. Tekan TNB. Nanti tengok Negeri Melaka. Tekan Negeri Melaka. Lepas tu dia minta nombor kod. Nombor kod tu tonton save lah. Save kan sebagai favorite tonton yang kegemaran tonton tiap-tiap bulan tonton masukkan. Berapa tonton nak masukkan? Terpulang lah. Terpulang tonton termasukkanlah RM10, RM20 terpulang.
Dan siapa yang tahu? Seorang pun tak tahu, tuan-tuan. Seorang pun tak tahu. Orang lembaga masjid pun tak tahu. Tiba-tiba tengok ada je dikatakan bahawa telah dibayar tu ada. Sekian hari bulan dibayar. Sekian hari bulan. Tapi dia tak tahu siapa. Kecuali dia pergi ke TNB, dia tahulah siapa senarai apa ini. Tapi orang buat ni selalu dia tak akan cakap. Sebab tu ada satu surau tu, ada satu masjid tu, dia punya bil air dia dah negatif. Negatif maknanya lembaga air ni dah berhutang kat masjid dekat 100 lebih. Sebab orang gunakan air setiap hari, gunakan air untuk berwuduk. Siapa bayar? Rupanya hamba Allah tu dimasukkan. Dia masukkan RM50, RM50. Bila air kat masjid ni sampai RM50. Tak sampai kan? Tak sampai. Jadi masukkan RM50, RM50. Sampai dah, tertunggak dah. Akhirnya dia tengok, oh dah tertunggak dah. Lepas tu dia diam-diam lah. Tu yang saya cakap, ada di antara orang yang membuat amalan dia ini, dia tak ketahui. Orang lain pun tak tahu. Rupa-rupanya dia buat tu semata-mata untuk siapa? Untuk ibu dan ayah dia. Kalau sekiranya dia tak buat pun untuk ibu ayah dia, dia tak niatkan pun, tapi ibu ayah dia dapat, ya ibu ayah dia dapat juga saham. Kenapa? Sebab ibu ayah dia lah yang memberi makan sampai dia dewasa, berikan pendidikan sampai dia belajar, sampai dia dapat gaji, dia pun infakkan harta dia untuk siapa? Untuk fi sabilillah, jalan Allah Ta'ala. Itu yang ketiga, itu sedekah. Yang keempat, korban. Kalau kiranya kita ini ada harta lebih dan ibu dan ayah kita pun pernah ingin berkorban, tak berkemampuan, maka korbanlah. Korban untuk siapa? Ibu dan ayah kita. Itu yang keempat. Yang kelima, apa lagi yang kita nak buat? Iaitu silaturrahim. Silaturrahim, sambungkan silaturrahim di antara keluarga. Sebab tu kalau ibu dan ayah kita dah tak ada, siapa yang kita nak dekat lagi dengan dia? Ialah ibu di antara adik-beradik ibu dan juga adik-beradik ayah. Siapa dia? Pakcik dan makcik kita lah. Pakcik dan makcik kita tu kita kena dekati dia. Berbuat baiklah macam juga ibu dan ayah kita. Kalau ibu dan ayah kita tak ada, maka buat baik pada pakcik kita. Tapi ada di antara orang yang bergaduh. Sebab apa? Sebab pasal tanah, dia dah tak datang dah, tinggalkan pakcik dia, makcik dia. Ada memang sampai sekarang berlaku. Sekarang dia telah dipulau oleh ahli keluarga dia. Sebab apa? Sebab harta. Yang kesian siapa ni? Yang kesian? Yang kat dalam kubur tu kesian. Kesian pada yang kubur. Dia mengharapkan anak ramai, anak dekat 10. Tapi anak atas tu semua bergaduh. Pasal apa? Pasal harta. Kesianlah. Kesian pada mak ayah tu. Kalau dia boleh bangkit, dia bangkit. Tapi tak boleh nak bangkit, nak bagi tahu pada anak-anak. Tapi anak-anak terjadinya macam itulah. Pergaduhan di antara adik-beradik. Ni silaturahim adik-beradik kepada ibu dan ayah. Pakcik-pakcik, makcik-makcik. Kalau pakcik-makcik pun dah tak ada, nak pada siapa pula? Selepas ibu ayah kita tak ada, maka berbaiklah kepada kawan-kawan daripada ibu dan juga ayah kita. Kena buat baik pada ibu dan ayah kita punya kawan-kawan. Maka buat baik macam mana? Macam ibu dan ayah kita. Tetapi jangan sampai lepas daripada batasan. Batasan ibu dengan ayah kan dia, keadaan kan aurat kan berbeza. Dengan kita, dengan pakcik kita, dengan adik kawan-kawan ibu dan ayah kita. Dan yang terakhir, yang keenam, iaitu amalan pada orang yang telah tiada ibu dan ayah dia. Yang keenam ialah dengan berpuasa. Berpuasa. Puasa untuk siapa? Untuk ibu dan juga ayah. Kita pun tak tahu ibu ayah kita kalau sekiranya ada tinggalkan puasa. Boleh ke puasa untuk ibu ayah yang tinggalkan dia? Boleh. Kalau seandainya ibu ayah kita masa bulan Ramadan terlantar, tak boleh berpuasa, kita fidyahkan. Lepas fidyah, adik-beradik boleh tak antara anak-anak dia nak berpuasa? Boleh. Puasakan untuk siapa? Untuk ayah dia. Boleh. Kalau 30 hari, anak ada berapa orang? 6 orang. Bagilah. Maknanya seorang 5 hari. Dalam setahun tu, seorang 5. Maknanya seorang anak puasa 5 hari, 6 orang anak, 30 hari. Puasa untuk siapa? Untuk si ayah. Sebab itulah dengan ibu, dengan ayah kena buat baik. Hatta walaupun dia tidak ada lagi. Kena buat baik. Banyak kalau ibu-ibu ayah tengok dengar cerita-cerita pasal ke atas kedua ibu bapa, subhanallah. Banyak kisah-kisah dia. Dulu saya cerita tentang seorang anak muda kan, anak muda yang terlantar
dalam hospital. Sebab apa? Jadi kederhakaan pada ibu dia. Ini cerita pasal anak derhaka je. Jadi itulah di antara dia, di antaranya kena berbuat baik pada ibu bapa. Wabil walidaini ihsana wa bizil qurba, terhadap kaum kerabat. Siapa pak cik kita? Wal jarizil junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil, iaitu kepada jiran. Wal yatama, daripada anak-anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wal jarizil qurba, iaitu jiran-jiran yang qarib yang dekat. Wal jaril junub, di antara jiran-jiran yang jauh. Wasahibi bil jambi wa ibnis sabil, di antara orang yang musafir fi sabilillah. Kena buat baik pada mereka. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan lagi dalam surah An-Nisa, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, dan peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat. Maka kita kena buat baik pada di antaranya ialah kepada Allah dengan buat baik kepada jiran. Dikatakan bahawa bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dan meminta, selalu yang kita meminta-minta menyebut-nyebut nama Allah Ta'ala. Kita selalu minta dengan Allah Ta'ala. Tak kiralah pada bila, kadang waktu hujan kita mohon, kita dah tahu kan waktu-waktu yang mustajab. Di antara lepas solat kita mohon pada Allah Ta'ala, angkatkan doa, maka kita minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga pelihara daripada hubungan silaturrahim sama-sama kita ni. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam suratul Ra'd, wallazina yasiluna ma amarallahu bi an yusal. Maksudnya, dan orang-orang yang menghubungkan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dihubungkan. Maknanya kita kena rapatkan silaturahim. Adik-beradik kita muafakatlah baik-baik. Muafakat baik-baik. Kalau seandainya ada yang derenggang tu, rapatkan balik. Kita bukan apa, kesiankan pada ibu dan ayah kita. Ibu ayah kita tahu kita, bukan tak tahu. Kita tak solat pun ibu ayah kita tahu. Tapi dia sedihlah dalam tu. Dia sedih tengok anak-anak yang tak solat. Apatah lagi kalau anak-anak dia buat perkara-perkara yang dosa, lagilah dia sedih. Tapi nak buat macam mana? Dia dah berpisah dengan alam yang berbeza. Sebab apa? Sebab dia lah kembali ke rahmatullah. Cuma bagi orang Islam lah, roh dia ni akan sampai kepada langit, akan masuk pada langit. Tapi bagi orang-orang kafir, rohnya berlegar je lah. Berlegar. Sebab apa dia tak masuk? Sebab ada pintu langit ni akan tertutup. Pintu langit tertutup dan boleh terbuka, dia boleh terbuka. Bila mana kunci dia antara tertutup dan terbuka? Itu dijawab oleh siapa? Oleh Nabi, bukan oleh siapa? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ditanya oleh orang-orang pendeta lah. Kalau seandainya engkau boleh jawab, aku akan beriman kepada agama engkau. Sebab itulah kita ni, kalau ada benda-benda yang tak lepas kat dunia ni, akan berlegar lah. Sebab tu kadang ada yang suami dia meninggal, isteri dia malam tu mimpi-mimpi keresahan. Allah kadang datangkan macam tu, gambaran macam tu. Mimpi suami dia dalam keadaan resah. Si tengok-tengok balik, rupanya suami dia dalam keadaan berhutang. Yalah, keadaan berhutang. Kena selesaikan. Tadi saya bagi tahu ada 4 kan orang lelaki masuk neraka. Yang pertama apa? Di antaranya ialah suami ataupun bapa lah. Bapa kena jaga. Yang kedua siapa? Yang kedua ialah di antara lelaki-lelaki ni, kalau sekiranya dia ini kehilangan bapa. Anak lelaki lah, anak lelaki yang dia ini tidak menjaga daripada kaum kerabat dia. Tanggungan dia pada siapa? Pada anak lelaki lah. Kalau bapa ada anak dalam keadaan dia ni tak jaga aurat, bapa ni akan masuk neraka dulu. Tu dia kata yang dayus, lelaki dayus pengecut ni bukannya berasa bergaduh, tak. Dia tidak mahu menjaga anak-anak dia untuk jaga aurat dia. Orang perempuan pakai baju ketat-ketat, seluar ketat-ketat. Orang perempuan boleh tak pakai seluar ketat?
Boleh? Boleh ke tak? Boleh kan? Kalau tak boleh macam mana dia pakai spender tak ketat kan? Tu spender kena ketat. Jadi orang perempuan boleh pakai ketat, tapi kat rumah pakai tak jadi masalah. Tapi kat luar tu jangan pakai ketat-ketat. Ni bapak-bapak yang dayus. Kalau dengar marah, kalau anak dalam keadaan bebaskan aurat dia, maka dia jadi dayus. Kemudian kalau ayah dah tak ada, kembali kepada siapa? Kembali kepada anak lelaki. Anak lelaki ni kena jaga adik-beradik perempuan dia. Kalau seandainya dia tak jaga, dia ni di antara orang yang akan diheret juga masuk dalam api neraka. Jadi kalau ada bapa, walaupun bapa dia bukan agama Islam, kena buat baik tak? Ya, kena buat baik. Kalau bapa pula minum marak, kita kena buat baik tak dengan mak bapa? Kena buat baik. Kalau mak bapa dalam keadaan tak solat, ayah dia tak solat, anak dia cuma boleh nasihatkan, boleh cakap dengan ayah, ayah solat ayah, tapi cakap dengan baik. Kau jangan sibuklah. Jangan kita balas dendam dengan ayah kita. Walaupun dia tak jaga kita, tak berikan nafkah pada ibu, nak membesarkan kita, kita pula balas. Kita pula dah ada kerja, dah ada ni, dah ada gaji, bulan-bulan kita bagi mak. Ayah bagi, ayah tak bagi, ayah tak pernah bagi. Macam mana ayah pun tak solat? Kita balas dendam pada ayah kita. Kita berdosa. Kita berdosa. Sebab kalau seandainya salahnya ayah dengan minum arak, dengan tak solat, itu hukuman daripada Allah untuk ayah. Ingat tak satu kisah yang saya cerita di zaman Nabi Musa AS? Jiran Nabi Musa AS. Siapa jiran Nabi Musa AS? Seorang pemotong daging. Seorang pemotong daging. Dia nak tahu jiran dia dalam syurga siapa. Allah kata dia ada di pasar dan pemotong daging. Apa pula dia ni jadi jiran Nabi Musa? Tengok pemotong daging. Habis Nabi Musa tengoklah. Kisah dia ni cerita zaman Nabi Musa. Dia tengoklah. Seorang sahabat ni kita tengok. Seorang sahabat zaman Nabi Musa dia tengok. Ahli syurga. Rupa-rupanya bila balik ni, dia mempersiapkan diri dia ni dengan makanan. Siap-siap makanan. Masa dia pergi datang ziarah tu, lalu dia minta izin. Sebab apa? Dia nak uruskan. Dia nak uruskan ayah dia. Terkejut dia bila mana dia angkat ayah dia rupanya seekor khinzir. Seekor khinzir diangkat, dimandikan, dibasuh semua, lepas tu disiapkan, letak dalam bilik balik. Ambil mak dia pula. Rupa khinzir juga. Khinzir. Seekor bab 1. Bab 1 tahu? Khinzir pun tak tahu tu bahasa paling lembut lah tu. Bab 1 kau tak tahu juga, tak tahulah. Saya susah nak sebut benda tu. Dia dibasuh, dibersihkan dan dia siapkan. Rupa-rupanya itu siapa? Ibu ayah dia. Yang dia ini membuat kesalahan dengan Allah Ta'ala. Tetapi dia sebagai anak, dia tetap menyempurnakan hak dia terhadap ibu bapa dia. Dia tu jadi jiran kepada Nabi Musa AS dalam syurga. Macam tu sekali. Macam tu sekali. Jadi itulah, kena buat baiklah pada ibu dan juga ayah kita. Ni cerita yang tadi pun dah terlupa cerita. Apa saya nak cerita tadi ya? Allah Rabbi. Jadi di antara yang ketiga bagi seorang lelaki siapa dia? Iaitu anak-anak yang tidak yang menderhaka kepada ibu dan ayah dia. Jadi anak-anak yang menderhaka kepada ibu ayah dia, inilah di antara lelaki-lelaki yang akan dimasukkan dalam api neraka. Boleh tahu ke tanda-tanda orang yang masuk dalam api neraka? Ya, dia bagi tahu. Di antaranya ada 4 tanda. Confirm dia masuk dalam api neraka. Siapa? Yang pertama, bila seorang diserahkan buku dia ni, diambil dengan tangan kiri. Angkat tangan kiri ni daripada belakang, daripada punggung, maka sesungguhnya inilah orang yang akan dihumban dalam api neraka. Yang kedua iaitu orang-orang yang solat. Yang solat pun masuk dalam api neraka? Ya. Orang yang solat, orang yang puasa, orang yang berzakat. Tetapi rupa-rupanya dia buat semua amalan-amalan tu, sedangkan dia ini menjaga hak kepada Allah, tapi dia tak jaga hak kepada manusia. Maksud dia apa? Dia
dengan keadaan mengumpat, mengata, mengeji, menyakitkan hati orang, mengadu domba, dia api-apikan, jadi batu api. Inilah di antara dia, mencuri, merompak, mengendap, merogol. Ni semua ni orang yang dengan manusia. Walaupun dia sembahyang, maka dia tetap dihumban dalam api neraka. Itu di antara golongan yang semestinya akan masuk dalam api neraka. Yang ketiga, orang yang tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ditinggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kat mana lagi tempat dia? Itulah. Yang keempat iaitu orang yang dalam keadaan dia ini buat maksiat, timbangan dia di akhirat, mizan di tengah-tengah. Bila ditimbang, tiba-tiba tengok berat dia kepada kebaikan. Tapi bila dia ada buat dosa dengan manusia, dia pun timbang dia akan diambil. Kebaikan dia ni diambil, dia bagi pada orang yang dianiaya dengan kata-kata nista apa, lalu timbang dia, pahala yang berat ni lama-lama naik. Dosa dia dah sama, stabil. Dan stabil ni sampai satu ketika rupanya ada lagi dosa dia, maka kejahatan dia ni dah banyak. Dia punya pahala dah sedikit. Maka ada lagi dia punya dosa dengan orang lain, dosa orang lain tu dia ambil tu, dia masukkan kat dosa tempat dia. Lagi berat. Ini ahli neraka. Yang kelima, itulah orang yang derhaka kepada ibu dan ayah dia, confirm akan ke neraka. Wa na'udzubillah. Sebab tu cerita tentang ibu bapa ni banyak kupasan-kupasan yang kita perlu tahu. Jangan sampai kita jadi anak derhaka. Ni saya kata cerita tentang roh kan, roh. Sebab tu kadang diceritakan juga bagi orang yang tiba sampai bulan Ramadan, dia berpuasa tapi dia tidak mengeluarkan zakat. Apa jadi pada dia? Amalan dia tergantung kan? Tergantung. Amalan dia tergantung, tak sampai. Maka ditunaikan dengan tunai zakat. Sebab tu tunaikan zakat tu adalah kewajipan. Sama juga pintu neraka, pintu langit ni terbuka. Macam mana nak buka pintu langit? Dengan syahadah. Syahadah tu kita jaga. Sebab tu dalam solat kita syahadah betul-betul lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Disunatkan kita ni bila syahadah, kita kena pandang. Pandang apa? Pandang jari kita. Jangan pandang jari orang. Jari kita pandang. Makro tengok jari orang. Sebab kalau tengok jari orang dia jadi macam-macam dia tanya. Dalam hati tengok cincin orang, entah cincin plastik, entah cincin delima, entah apa tu. Entah beli kat mana. Sebab tu dia tak bagi tengok jari-jari orang, tengok jari kita. Masa sembahyang tengok mana? Tengok tempat sujud. Tapi masa tasyahud tu kena tengok jari kita. Jangan tengok jari orang. Itulah waktu sembahyang. Jadi syahadah kena jagalah. Pintu terkunci langit tu sebab apa? Sebab kesyirikan manusia terhadap Allah Ta'ala. Dia tak jumpalah pintu langit tu nak masuk. Na'udzubillah. Siapa jawab? Sayyidina Ali jawab. Lalu ditanyalah persoalan yang kedua, apa dia? Kubur yang satu dunia. Kubur yang bergerak satu dunia. Melalui ayat Quran kan Nabi Yunus. Sayyidina Ali jawab, Nabi Yunus, kuburnya satu dunia bergerak. Sebab Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus. Ikan paus tu berjalan. Seperti mana? Di dalam kubur. Gelap gelita langsung. Dimuntahkan balik. Tak ada pakaian dah Nabi Yunus. Yang ketiga, iaitu, apa yang ketiga? Dikatakan makhluk Allah yang mentadbir pada kaum dia, bukan di kalangan jin dan manusia. Siapa jawab? Sayyidina Ali jawab. Siapa dia? Dalam Al-Quran nama dia ialah Namlun. Apa dia Namlun? Semut. Semut tu bukan jin, semut tu bukan manusia, tapi dia mentadbir pada kaum dia. Kan? Cerita tentang Nabi Sulaiman kan? Okay. Kemudian ditanya lagi, apa dia? Iaitu, apakah makhluk Allah yang tidak ada dalam rahim ibu dia, yang ada dalam Quran?
Maka Sayyidina Ali jawablah, yang pertama siapa? Nabi Adam. Yang kedua, Siti Hawa. Siti Hawa daripada tulang rusuk. Nabi Adam daripada tanah. Yang ketiga, ular Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, unta Nabi Saleh. Unta Nabi Saleh keluar daripada bukit. Yang kelima terakhir ialah kibas. Kibas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang digantikan berdekatan dengan Nabi Ismail semasa penyembelihan. Maka tempat Nabi Ismail pun bangun, pegang kibas tersebut bersama dengan Nabi Ibrahim, letakkan dan disembelih oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah kisah dia. Tapi nak cerita tentang pintu langit kita terbuka. Roh kita ni akan pergi bertemu, dan kita ini semua akan hancur. Kita pun jasad ni semua akan hancur. Tulang kita pun akan hancur. Tapi ada satu tulang yang tak hancur, iaitu tulang sulbi. Tulang sulbi ni di belakang. Dan ini yang Allah akan ambil, ditiupkan roh balik nanti. Allah simpankan roh tersebut daripada tulang sulbi. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita faham elok-elok. Sebagai seorang anak, kalau ada ayah, ada ibu, berkhidmatlah pada dia. Sebab pintu syurga tu ada pada dia. Ada satu kisah ni hamba Allah ni lah. Bila dia kata pintu syurga ada di depan dia, dia teringat terus ayah dia. Ayah dia memang dibagikan gaji kepada seorang perempuan ke seorang yang tukang uruskanlah kat rumah tu. Sebab ayah dia keadaan terlantar. Anak-anak semua bekerja. Anak-anak merasakan bahawa bila dia dah bagikan sesuatu dengan sumbangan duit bagi pada orang untuk uruskan ayah dia dengan makan minum, dengan cebok dia rasa dia dah lepas. Dia tak lepas sebenarnya. Ibu ayah kalau dah tua, dia nak siapa sebenarnya? Dia nak siapa? Dia nak kasih sayang. Dulu kita dah bincang kan? Betul tak? Kita dah bincangkan. Hidup manusia, mula-mula dia nak apa? Dah tak ingat dah. Kita mula-mula hidup, mula-mula kita nak apa? Kita nak suka. Kita nak gembira je. Betul tak? Anak-anak kecil tu dia suka apa? Memang gembira je. Dia masa mana dia fikir pasal makan? Besok nak masak apa? Anak tu fikir tak darjah 2, darjah 3? Fikir tak? Yang dia fikir apa? Game kan? Game tu pasal apa? Pasal menggembirakan dia. Manusia hidup kat dunia, pertama dia cari kegembiraan. Lepas tu dia cari apa? Dia cari pasangan. Dia cari harta ke? Tak. Sebab masa tu dah mula mengenyam. Tahu mengenyam? Bukan mengenyam. Mengenyam ni dah mula gatal. Iya, sekolah menengah tu dah ramai dah menggatal. Anak-anak muda dah mula gatal. Sebab apa? Tu rumlah manusia lah. Dalam usia 15 pergi ke 25. Tu terginyang-ginyang tu. Karut sana, garuk sini, garuk sana, garuk sini. Sebab tu kadang anak-anak usia macam tu kan. Bukan anak-anak lah, bapa anak. Masa anak-anak tak nampak sangat. Bapa anak masa usia 15 ke 25. Tahu tak bapa anak? Siapa dia bapa anak? Tuan-tuan lah. Masa usia 15 ke 25. Masa tu dapat makwa. Telefon kan? Lama ke sekejap? Lama kan? Tak adalah lama Ustaz. Cuma 1 jam aja. Ya Allah, 1 jam ingat sekejap ke? Cuba nak tengok baca Quran. Bagi setengah jam. Ya Allah, lamanya setengah jam. Tiba telefon 1 jam kata sekejap. Kan 15 hingga 25. Itulah waktu nak cari pasangan. Lepas cari pasangan nak cari apa? Cari harta. Itu yang bila dah kahwin mulalah cari harta. Mula-mula naik basikal. Lepas tu cari motor. Ada duit sikit cari kereta kancil. Lepas kereta kancil cari kereta wajar. Lepas wajar ganti
BLM, FLX, lepas tu tukar Myvi, lepas Myvi jadi terus ganti bas besar sikit. Cari harta. Lepas cari harta cari apa? Dah tak ingat dah. Lepas empat cari apa ni? Cari kasih sayang. Dia cari kasih sayang. Dah sampai tak ni cari kasih sayang? Dah. Ke dah terlepas? Bukan kasih sayang tu pada isteri, tak. Dia pada kaum kerabat dia. Mana kasih sayang dia kepada anak cucu. Betul tak? Kalau ada cucu macam mana perasaan dia? Oh, sanggup tak pergi masjid sebab apa? Cucu nak balik. Betul tak? Ini bukan cucu yang dah 20-30 orang. Cucu yang baru 2 orang. Cucu nak balik pukul berapa? Pukul 8. Nak pergi masjid, nak tengok cucu. Pergi masjid, tengok cucu. Tak apalah, hari ni cuti je lah. Sebab cucu nak balik. Sebab dia nak kasih sayang. Yang kelima, dia akan cari apa? Cari Allah. Rupa-rupanya patutlah yang keempat ni tak nampak. Sebab apa? Semua dah cari Allah dah. Cari Allah, cari bekalan. Tapi dalam keadaan cari bekalan, satu ketika dia dah tak boleh bangkit, dia akan cari siapa? Cari kasih sayang. Manalah anak-anak aku ni? Jadi dia rasa dia dah bagi duit, orang uruskan, dia rasa dah sudah. Tak sudah. Dia dengar pada tu pintu syurga ada di depan tuan-tuan. Kalau ada ibu dan ayah, seorang jemaah tu dia terasa, ya Allah, selama ni aku bagi duit, aku rasa aku dah lepaskan tanggungjawab. Tak. Akhirnya dia pun balik. Dia balik, dia rasa diri dia berdosa. Lalu dia tengok ayah dia terbaring. Ayah dia boleh sedar. Dia kata, alung balik, alung. Ayah sihat, ayah macam ni, lelong, kata. Ayah, boleh tak alung nak dokong ayah? Kenapa alung nak dokong, kata. Ayah, alung nak dokong ayah. Sebab anak dia dah terasa dah. Selama ni dia suruh orang berkhidmat. Kali ni dia kata, saya nak jaga ayah, kata. Sebab ustaz dah kata pintu syurga ada kat depan saya, ayah. Ayah, saya nak jaga ayah. Saya nak jaga ayah. Ayah selama ni dah terlantar beberapa bulan, ayah tak keluar. Saya nak mandikan ayah kali ni. Ayah dia menangis. Hati kita dah tua, makin lama makin kecil, betul kan? Tua tu, kan? Lagi tu apa? Tua kutuk je ingat. Kedua tu apa? Tua suntuk. Ketiga, barulah tua kutuk. Tua atuk terus tua kutuk. Tua atuk, tua suntuk. Tua kutuk. Tua rajuk. Tua rajuk ni senang merajuk. Bayangkan tuan-tuan, kita duduk kat rumah dalam keadaan kita sakit, tiba-tiba anak bergaduh. Engkau lah pula jaga. Asyik aku je jaga. Aku dah berada dalam rumah. Dah 4 bulan aku jaga. Engkau jaga apa? Jaga diri kau, jaga bini kau je. Dia bergaduh. Dia gaduh dengan apa? Dengan anak-anak. Apa perasaan ayah, perasaan ibu? Aku dalam keadaan dah tak boleh bangkit macam ni. Anak-anak bergaduh sebab diri aku. Ayah dia tahan. Tahan apa? Tahan air mata. Dia tahan. Akhirnya gugur juga. Bila dah gugur dia macam paip pecah, terus keluar. Tutup pun mengalir. Bergaduh depan ayah. Sebab apa? Engkau lah jaga. Aku macam mana nak jaga? Aku kerja macam ni. Engkau fikir engkau punya kerja. Aku punya kerja engkau tak fikir. Dia bertengkar kat depan, ayah kat dapur. Tapi ayah dengar. Apa perasaan ayah? Sebab tu kadang ayah dia angkat doa, ya Allah, dia doa. Kalau kau nak ambil aku, ambillah ya Allah, tapi janganlah menyusahkan anak-anak ya Allah. Pernah dengar? Ada ayah-ayah doa macam tu. Anak-anak bergaduh sebab ayah dan juga ibu. Tapi anak dia doa apa? Ya Allah, tempatkan aku ya Allah dalam syurga Firdaus. Banyak cantik muka. Minta syurga Firdaus, mak ayah dia tinggalkan macam tu. Pintu syurga dah depan, akhirnya dia nak dokong. Ayah dia menangis.
ayah, saya nak mandikan ayah. Dia angkat, bila dia angkat ayah dia terus menjerit. Along, dia jerit. Dia jerit. Kenapa ayah? Kenapa? Sakit Along. Rupa-rupanya nak ceritakan ni, ayah dia ni dilapikkan dengan apa? Dengan kain, kan, baju. Bawah katil, bawah baju tu alas dengan cadar. Cadar tu apa? Plastik. Apa berlaku? Panas. Bila panas, apa berlaku pada kulit? Melecur. Rupa-rupanya kulit dia dah melekat dengan baju. Ada dah luka tu dengan baju. Dia angkat, dia menjerit. Along, sakit. Sekali dia tengok, ya Allah, ayah aku macam ni rupanya dijadikan aku bagi. Memang bagi. Dan keadaan orang jaga rupanya macam ni. Dia tak tahu, ingat ayah dia tak ada apa-apa. Dia angkat, sakit. Akhirnya dia pun mandikan. Dia rawat balik ayah dia. Dia berimat. Hari tu dia berimatlah 1 hari. Duduk dengan ayah dia. Ayah nak ke pergi masjid? Dia pandang, dia renung je anak dia. Tadi saya niat memang 8.20 ni saya nak berhenti cakap dengan ni. Tapi bila cerita tak habis ni, kita berhentilah, boleh tak? Boleh. Teruskan kan? Tak boleh. Bercerita tergantung. Ada ustaz ni cari pasal dengan kami ni. Nak gantung-gantung cerita pula. Akhirnya dia mandikan, tuan-tuan. Dia cakap Along tanya, ayah nak tak pergi masjid? Ayah dia tenung Along lama. Tenung je. Menangis lagi ayah dia. Apa dia cakap? Along tahu kan ayah ni siapa? Ayah ni ahli masjid, Along kata. Ayah ni rindu dengan kawan-kawan ayah. Ayah memang nak pergi masjid. Tak apa ayah. Hari ni Along angkat ayah. Along dokong bawa pergi masjid. Dia bawa pergi masjid. Dia angkat, dia usung. Dia bawa kereta sorong pergi masjid. Dia duduk sembahyang. Betapa gembiranya dia hari tu. Sebab apa? Dia jumpa kawan-kawan dia. Dia punya gembira tu macam dia tu tak sakit. Kau macam ni jak puas, sihat jak puas. Allah, aku macam ni jak puas. Aku rindu sangat nak jumpa dengan kau. Aku nak sembahyang, menangis-nangis. Sabarlah. Anak dia tak tahan je lah. Tengok ayah dia memang menangis berjurai-jurai. Akhirnya dia borak-borak, sabarlah. Akhirnya dia bawa balik. Dia borak lagi dengan ayah dia. Malam tu dia suapkan ayah dia. Ayah, saya buat sepan ni, saya jaga ayah. Ayah dia doakan dia. Dia cakap dengan anak dia, Along, ayah doakan Along ni mudah-mudahan Along selamat dunia akhirat. Ayah redha ke atas engkau Along menjadi anak ayah. Dia doakan, cakap dengan anak dia macam tu. Dia cakap. Akhirnya anak dia kata apa? Ayah nak ke pagi besok kita pergi dengar kuliah? Along, boleh ke Along bawa lagi ayah ni? Kata. Ayah jangan cakap macam tu. Along memang nak bawa ayah. Ayah nak pergi kuliah. Okey, besok Along bawakan. Terima kasih Along. Tahu tak apa berlaku? Malam tu ayah dia meninggal. Tapi anak tu rasa puas. Walaupun sekejap, tapi dapat doa daripada ayah. Apa dia kata? Ayah redha atas kehidupan engkau ni. Ibu-ibu, kita ni kadang tak kaya, tapi kita rasa apa? Tenang hidup kita. Tak ada masalah. Anak-anak kita berjaya. Isteri sayang kat kita, jaga kita sungguh-sungguh. Anak-anak pun sayang kat kita, hormat kat kita, adab beradab dengan kita. Sebab apa? Di antaranya doa ibu dan juga ayah. Boleh berhenti tuan-tuan? Oh, dah boleh dah. Okeylah. Dah habis cerita, terus boleh je. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, saya minta maaf banyak-banyaklah kalau ada ketelanjuran kata-kata daripada saya. Yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambillah pengajaran. Selagi mana ibu ayah kita ada, itulah pintu syurga bagi kita. Buat baik, berbaktilah pada ibu dan juga ayah kita. Kebaikan semua datang daripada Allah, keburukan daripada saya. Hakikat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya doakan ibu-ibu, ayah-ayah yang hadir pada malam ni, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan keredaan kepada kita dengan kesihatan, kewalafiatan, kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah berikan dengan kesihatan, kewalafiatan kita dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doakan juga dengan diri saya ini dengan kesihatan saya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dan kita akan bertemu suatu ketika nanti dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.